Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sesungguhnya kami telah kurniakan kepada kamu, wahai Muhammad, nikmat yang begitu banyak di dunia dan di akhirat. Oleh demikian, gunakanlah sembahyang kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu, dan berkorban. Sesungguhnya mereka yang membantah, mempersendak, mempertikam, memperolok sebarang peringatan, sebarang arahan, sebarang ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi, maka mereka itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan Nazir dan ahli jabatan kuasa masjid, sahibul fadilah wal imam, dan pegawai masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah, dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada hari ini saya berdoa bersama-sama dengan Tuhan bagi mukadimah dan perhimpunan kita pada hari ini sebelum kita menggunakan kewajiban ibadah yang telah difardukan kepada kita. Semoga dengan perhimpunan kita pada hari ini bukan sahaja dapat menggunakan ibadah kepada Allah, malah insyaAllah boleh menambahkan lagi dan mengembangkan lagi pemikiran kita dan menyuburkan lagi iman kita terhadap ilmu-ilmu yang disampaikan. Pada perjumpaan hari ini, insyaAllah saya ambil kesempatan ini untuk membincangkan tentang satu ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Zulhijjah. Boleh dikatakan kebanyakan masjid surau bila tiba tarikh Kurban, kebiasaannya kita melaksanakan ibadah ini secara bertahap. Tetapi ada juga masjid surau yang tak sampai sasaran penyertaan ibadah Kurban. Ada juga masjid surau terpaksa keluarkan dana bagi membeli lembu yang telah pun dipersetujui oleh pihak
pihak terdekat, karena pada awalnya surau barangkali minta 8 ekor, tetapi duka cita perbezaan 5 ekor saja. Jadi ada masjid terpaksa mengeluarkan sejumlah wang bagi membeli binatang. Ada juga yang apabila ibadah ini telah pun diwar-warkan, telah pun disampaikan, telah pun diingatkan kepentingan menyertainya, tetapi masih ada lagi yang beralasan untuk tidak mahu menyertai ibadah. Jadi untuk kesempatan ini saya bukanlah nak membincangkan tentang hukum hakam berkenaan ibadah ini, tetapi saya nak ubah kefahaman sebahagian masyarakat kita yang masih lagi salah faham tentang ibadah. Kerana ada sebahagian kita beranggapan bahawa ibadah korban ini tak buat pun tak apa, nak buat pun tak apa. Ini kefahaman yang sesat. Ibadah korban disyariatkan oleh Allah kepada orang yang berkemampuan pada setiap tahun. Kalau masih ada di antara kita yang masih bagi alasan, saya dah buat tahun lepas, tahun ini saya tak perlu buat, itu lagi menyesatkan. Kerana ini sebahagian daripada syariat Allah, yang kebanyakan kita masih beranggapan ibadah ini tak perlu diutamakan. Nak buat tak apa, tak buat pun tak apa. Seolah-olah ibadah ini perlu dikecualikan. Seolah-olah ibadah ini dipandang remeh oleh sebahagian kita. Dia tak anggap ibadah ini satu keutamaan dalam kehidupan mereka yang mesti ditunaikan bagi orang yang berkemampuan setiap tahun. Bukan tahun ini tak buat, tahun lepas buat, tahun ini tak buat, tahun depan buat. Bukan begitu. Maka dengan sebab itu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala dah bagi peluang kepada kita hampir setahun untuk kita menabung bagi tujuan melaksanakan ibadah ini. Daripada Muharram sehingga Zulhijjah, peluang itu telah diberikan pada kita. Kalau kita rasakan, atau sebahagian daripada kalangan kita merasakan ibadah kita tidak penting, padahal ia merupakan syariat daripada Allah, tapi dalam masa yang sama sebahagian daripada kalangan kita merasakan dalam bab-bab tertentu lebih penting berbanding melaksanakan kewajipan ini. Bahkan ada di antara kita apabila ditanya, kenapa tak buat ibadah korban tahun ini, tanpa malu dia kepada Allah, dia jawab dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajipan. Padahal hadirin sekalian, dia mampu untuk menabung bagi tujuan pengubah suaian rumah dia. Dia mampu untuk menabung, menyimpan dana bagi tujuan pakej pelancongan hujung tahun dia. Dia mampu untuk menyimpan sejumlah wang bagi tujuan untuk memperbaharui dan menukar perabot rumah dia, mengecat rumah dia. Dia merasakan itu lebih penting berbanding menabung bagi tujuan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih teruk daripada itu hadirin sekalian, dia mampu untuk mengajarkan sejumlah wang, untuk mengajarkan sejumlah wang bagi tujuan menyimpan untuk menukar kenderaan baru, membayar ansuran bulanan kereta, melanggar rancangan istimewa daripada pihak tertentu. Sejumlah wang besar dilaburkan untuk keperluan, kegembiraan, kesenangan duniawi, lebih berbanding syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu malu kita hadirin sekalian, saya begitu malu apabila melihat
masih surau. Bila masuk bulan Syaban, Ramadan, bila masuk bulan Syawal, masjid surau kita dah sibuk pasang banner, letak jadual, buat kempen, buat iklan di masjid, di surau, di khutbah, dalam radio, dalam TV. Nakkan sejumlah ekor lembu bagi tujuan ibadah korban. Kenapa? Kalau umat Islam kita kebanyakan tidak rasa ibadah ini penting bagi kita. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apalah sangat nilai RM470, RM460 atau RM500 bagi tujuan untuk melaksanakan syariat itu jika nak dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Siapa di antara tuan-tuan hari ini yang dah minta pada Allah supaya Allah Ta'ala lanjutkan usia? Cuba abang ada minta apa ini? Hari ini minta apa ini? Ada minta tak pada Allah lanjutkan usia saya? Ada minta tak? Tak ada. Ada minta apa? Tak minta pun. Kita tak minta pun. Tu imam tak ada kata ya Allah lanjutkan usia aku dan usia ahli jemaah aku, tak ada minta pun. Allah bagi tak? Siapa di antara tuan-tuan hari ini yang minta supaya Allah Ta'ala bagi kesihatan pada dia? Siapa minta? Haji dia minta haji? Ada minta tak? Tak ada. Allah Ta'ala bagi tak? Bagi. Sihat kita. Doktor dia merawat kita, dia bukan menyembuhkan kita. Allah Jalla wa'ala yang menyembuhkan kita. Allah. Apa nilai yang boleh kita tukarkan dengan nikmat Allah? Tak ada nilai. Jadi apalah sangat jumlah untuk sebahagian lembu bagi tujuan ibadah korban jika nak dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Hadirin sekalian, saya cuba untuk semak sejarah hidup kita. Siapa kita pada awal? Bila kita keluar, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Bila kita dikeluarkan daripada perut ibu kita, siapa pun, tak ada siapa pun di kalangan kita waktu itu keluar, dia tahu segala-gala. Tak ada. Semua keluar daripada perut ibu, tak tahu apa. Dan ta'lamuna syai'an, dia tak tahu apa. Daripada tak tahu apa, Allah bagi nikmat. Hari itu tuan-tuan, masa zaman persekolahan rendah hari itu, berapa keputusan UPSA itu? Kesimpulannya, tak apa curi. Keputusan UPSA itu belajar lagi, ambil tuition, mak bapak korban RM2, bergolok, bergadai nak bagi anak kita ke cerai, sampai keputusan SRP. Keputusannya bertambah sangat lagi, bukan bertambah cerai. Main SPM pula, lah PMR. Dulu SPM, dulu SRP. Main SPM pula, study lebih sikit, belajar lebih sikit. Akhirnya Allah Ta'ala bagi keputusan bagus untuk kita. Siapa bagi? Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah Ta'ala tarik nikmat kepada yang kita dapat, keputusan bagus. Tak ada dengan harap. Belajar lagi di mana pun, Allah Ta'ala tarik nikmat kepada yang tak ada apa untuk kita. Bila dah habis belajar SPM, risau pula pusat pengajian mana kita nak masuk. Usaha dan usaha Allah Ta'ala bagi kita masuk pusat pengajian yang kita harapkan, yang kita idamkan. Belajar, habis belajar, risau pula kat mana nak kerja, di mana nak kerja, fikir pula boleh dapat kerja ke tidak. Allah Ta'ala izinkan dapat kerja. Dapat kerja jawatan rendah pula, risau pula. Jawatan rendah, risau pula. Nak naik kenderaan apa? Beli motosikal buruk dulu. Bertahun-tahun kita istiqamah dengan kerja kita, berlipat ganda kesungguhan kita. Akhir jawatan naik, pendapatan bertambah, kenderaan makin mewah. Risau pula bila nak dapat jodoh ni, bila nak kahwin, risau pula. Tak semena-mena dipertemukan Allah dengan seorang wanita idaman kita, harapan kita. Haji dulu kahwin, mak ayah tentu ke haji pilih? Mak ayah tentu. Tak fikir pun, nak kahwin dengan satu orang muslimat. Tak tahu ayah suruh kahwin. Ini jodoh. Sahabat saya 20
duk mengorak muslimat ni tapi tak ada seorang berkenal. Tiba-tiba pergi nikah di Vietnam, orang Malaysia ibarat kursus pelapis di Vietnam, berjumpa dengan rakyat Malaysia yang buat kursus sana, kahwin dengan budak-budak pelapis. Duk mengorak sendiri orang tak mahu. Mengorak di Vietnam baru dapat coba. Dia sekarang ada seorang member saya 41 tak kahwin. Kata tak segak, lebih segak dari saya. Kata tak cerdik, lebih pandai dari saya. Nak kata nak tahu tak surat, siap buat di wiper kereta. Setiap kali pergi kuliah, orang letak surat kat wiper kereta. Ingatkan iklan apa agak, baru puan sebab cinta. Sampai begitu sekali. Dapat jodoh, akhirnya risau pula. Bila nak ada anak, risau je. Orang tu tanya ni, bila nak dapat anak, kahwin 2 tahun dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri nikmat pada kita. Dapat anak, Alhamdulillah. Risau pula seorang dua, akhir dapat 5. Alhamdulillah. Mereka pun berseronok, orang nak tanya. Risau semua tu Allah Ta'ala. Tak minta Allah Ta'ala bagi, minta pun Allah Ta'ala bagi. Ini nikmat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 131 hingga 135. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kamu dan taatlah kamu kepada Allah. Wattaqulladzi amadakum bima ta'lamun. Berbaktilah kamu kepada Allah di atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kamu. Yang nikmat Allah Ta'ala berikan pada kamu itu disedari oleh kamu. Semua orang sedar segala nikmat yang telah Allah berikan pada kamu. Sahabat kita tahun lepas dah tak ada. Tahun ni kita dah masih lagi dilanjutkan usia sampai ke bulan Zulhijjah. Di penghujung tahun 1434. Nak masuk 1435 dah. Betul. Tak ada tes semua. Sebab amatakum bi an'amin wa banin. Kami beri pada kamu an'am, binatang ternak. Ini gambaran kehidupan Arab jahiliyah. Kekayaan mereka itu dilihat sejauh mana. Banyaknya binatang ternak yang mereka ditakwil untuk ni zaman sekarang pendapatan. Allah Ta'ala beri pendapatan pada kita. Harian, bulanan, tahunan. Wa banin, Allah Ta'ala bagi anak pada kita. Anak yang baik, anak yang sempurna, anak yang saleh. Wa jannatin wa uyun, Allah Ta'ala beri ni tumbuh-tumbuhan yang subur. Wa banin, wa jannat wa uyun, dan Allah Ta'ala beri apa nama ni, mata air untuk sumber minuman kita. Semua itu diberi tanpa sebarang cas. Percuma tak ada cas. Kerajaan letakkan cas. Pasal mereka sebut ayat. Tapi Allah Ta'ala berkata, inni akhafu alaikum azab yawmin azim. Tapi nikmat yang aku dah bagi ni, kamu khianat pada nikmat. Nikmat yang aku bagi ni, kamu angkuh pada nikmat itu. Segala kesenangan, kemewahan yang telah kami berikan, kamu tidak jadikan ini sebagai satu landasan, panduan, jambatan untuk mendekatkan diri kamu dengan Allah. Kamu khianat, kamu lakukan maksiat. Akhir nikmat itu menjadi sebab kamu dihumban ke dalam neraka Allah yang membakar. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala bagi ruang kepada kita untuk melaksanakan ibadah sebagai satu langkah bagi kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Jalla wa Ala berikan pada kita. Sepanjang tahun ini Allah Ta'ala sudah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Maka langkah untuk mensyukuri nikmat itu disyariatkan ibadah kurban di hujung tahun. Kita persembahkan binatang sembelihan kita bagi menyatakan kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat yang telah Allah Ta'ala beri, dan bagi mendekatkan diri kita dengan Allah, bagi merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, salah satu sebab Allah Ta'ala sempitkan rezeki seseorang itu apabila dia gagal berperanan sewaktu dia berharta. Salah satunya tidak membantu dan menolong orang miskin, terutama memberi makan. Falsafah ibadah kurban, hadirin sekalian, salah satunya kita nak kongsi daging sembelihan kita dengan fakir miskin, supaya golongan ini setiap tahun dapat menikmati walau sehiris daging.
walau sebetul jadi. Sebab itulah sepatutnya agihan daging korban itu didahulukan mereka. Bukan orang seumpama kita seperti kita, yang menerima itu menaiki kenderaan mewah seperti kita, yang punya banglo besar seakan kita, yang punya jawatan tinggi, yang benceng besar, semua makan daging sahabat takut tanpa dinikmati oleh fakir miskin yang sepatutnya didahulu dan diutamakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 15 hingga 12. Ini ayat selalu untuk imam kita baca waktu subuh. Pada tengok tak mana tadi, kau dengar saja. Kau dengar saja. Tu imam tersedak tegur dulu. Tu imam tersedak saja. Allah Taala berfirman, "Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Maka kata manusia, Allah Taala kata, manusia kata apa? Bila Tuhan diuji dia. Bila Tuhan diuji dia dengan memuliakan dia, dengan kekayaan pada dia, lalu dia berkata, Allah Ta'ala telah memuliakan dia, memberikan segala-galanya kepada dia, kerana di atas kebijaksanaan dia, kemampuan dia, kesungguhan dia. Tiba-tiba, wa amma idza mabtala faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahani. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia pula dengan kesusahan, dengan menyempitkan rezeki pada dia, mengurangkan kadar rezeki dia, menyusahkan urusan pencarian rezeki dia. Lalu dia berkata, Tuhan dah hina dia. Ini semua punca daripada Allah Jalla wa'ala. Kita dah usaha sehabis baik tadi, dah habis tenaga tadi, habis ribu-ribu, lobby nak dapat projek, tak dapat semua salah Allah dia kata. Celaka tu. Allah kata tak, kalla bang bagi orang belajar bahasa Arab. Ini ucapan untuk orang angkuh ni. Kalla bang. Kalau saya jadi pagar di apa nama ni, lepas kata masuk bang tu, saya nak kata kalla. Kata enggak buat. Hoi orang sombong, hoi orang angkuh. Orang Utara tak belagak action. Orang Utara bahasa Arab sedang dia sikit action. Dia kami. Hei orang sombong, rezeki kamu kurang bukan sebab Allah Ta'ala nak hina kamu. Rezeki kamu kurang sebab kau. Yang pertama, la tukrimuna yatim, sebab kamu tak memuliakan anak yatim. Kamu tak gembirakan anak yatim, kamu tak senangkan anak yatim, bahkan kamu menyusah dan menekan. Saya baru balik baru ni saya pergi ziarah sahabat kita di Universiti Hamka Jakarta. Tengah jalan-jalan tu jumpa satu taskar Islam, taskar ni menempatkan budak orang susah yang kerajaan Indonesia senaraikan mereka sebagai keluarga di bawah miskin tegak. Jadi pengajian percuma, anak yatim percuma, miskin percuma. Kita ada macam ni, percuma. Waktu saya sedang duduk sembang dengan kawan, keluar ada kereta mewah singgah depan taskar. Bila dia keluar, ada orang soal badu. Tu campak lawak badu ni, itu besar. Dia keluar, dia budak-budak berhimpun di pekarangan tu. Lalu dia buat jenaka dia, lawak dia pun semua seronok budak-budak. Saya dekat awal, saya tak kenal siapa dia. Dan saya pun tak tahu taskar dia menempatkan kanak-kanak sedemikian. Lalu kami berjumpa dia. Dia kata saya, dia tunjuk kad dia. Saya orang kanak atau pegawai kanak Gabungan Indonesia. Saya terlalu sibuk, dia kata. Terlampau sibuk, tak sempat dan tak ada masa. Yang saya boleh beri hanya 2 jam sebulan untuk datang ke taskar, gembirakan anak-anak susah di sini, menyuka dan menggembirakan anak-anak susah sini dan anak-anak miskin dan juga anak-anak yatim di sini. Kita boleh buat tak macam ni? Tak usah kata batu, nak jadi budak-budak ni, nak buat lawak bagi budak-budak seronok ni pun tak payah. Saya boleh tegur satu Bilal. Bilal dia kata, anak-anak yang duduk belakang tu tolong dia. Saya tarik jumpa dia. Jangan macam tu. Anak-anak yang duduk belakang tolong dia. Dia bukan duduk tengah, dia duduk belakang. Tak tahu dia nak bising pun. Kanak-kanak zaman kita, kanak-kanak main masjid ke tak? Haji kena main masjid tak kanak-kanak? Tak main je. Main umur 40
di pinggir-pinggir masjid, bawa parking kereta, pakai motor, duduk dalam kenderaan, masih sibuk dengan perniagaan, duk isap rokok apa semua, duk main mesej, masuk dalam masjid, penuhkan saf yang kosong. Sepatutnya macam tu pengumuman dia. Tak tapi ada apa? Main duk dagang. Tak apa, budak-budak main duk dagang. Ni orang tua ni yang duk main-main kodok ni. Ini sepatut kena masuk dalam ni. Pelik tak pelik orang tua main? Pelik lah. Budak-budak biasa pun lepas sebelah kita dalam hari tu. Lihat pukul rambutan terjun. Terjun terguling 4 kali naik lagi. Budak-budak biasa lah. Kita nak buat lawak bagi budak-budak ni, terasa terhibur dengan lawak jenaka kita pun payah. Apatah lagi nak pakai baju seragam baju tu. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Bawa satu. Tak boleh. Satu, tak memulakan anak itu. Kedua, wala ta'aduna ala ta'amil miskin. Kamu tak bagi makan orang miskin. Ta'adu ni bagi makan yang kita suka, makanan yang kita suka. Boleh bagi tak agak-agak? Susah. Kita di bawah tahap, kita boleh bagi sesuatu yang kita ada. Kita beri sesuatu yang kita ada. Kita boleh sampai lagi tahap kita beri sesuatu yang kita suka. Belum. Kita beli telefon baru, lepas tu start minta, ni Haji, telefon baru Galaxy berapa? 3 asal. Boleh bagi kat saya, dah pakai dakwah bayar. Nak telefon pun bayar. Bagi kat saya boleh. Ada kata apa? Boleh. Lepas 5 tahun. Sahabat kita dia beli kereta baru cantik ke kan? Dia kata ni, saya nak beli kereta baru juga ni. Kereta besar sikit. Mudah kerja dakwah, buat aku berat ni, naik kereta kecil ni. Habis betul habis kereta bonek ni. Ni Haji pergi Grand Divina ni besar ni bagi kat saya. Boleh sat lepas 20 tahun. Tak buruk nak hancur rumah nak bagi. Banyak orang boleh bagi. Tak apa ambil, saya ambil. Oh jenuh minta satu kita. Dan dia bagi kita minta satu. Selalu minta, beli telefon baru minta, beli kereta baru minta, dia bagi satu. Tak ada orang. Yang saya rasa tak ada orang lagi yang boleh bagi sesuatu yang dia sayang. Tapi saya pernah jumpa satu orang Muslimat di section sebelah Shah Alam, bagi sesuatu yang dia sayang. Seorang Muslimat ni telah berikan pada saya sebentuk cincin berlian bernilai 43,000. Siapa tak? Muslimat ke muslimin? Muslimat mana tak mau berlian? Kamu hak semua tu bagi dia mau. Dia mau semua, kalau besar penumbuk lagi dia mau. Ni kecil tu baru bayar batu tu berlian tu besar penumbuk. Dia tombok muka bagi dia. Allah. Ni saya ada pengalaman. Saya kata ajar tak pasal untuk Ustaz. Baik, boleh bagi ya. Kita di rumah makan beras kita di rumah. Tiba-tiba ada orang keping minta beras kat kita. Kita bagi beras hancur 15%. Beras tu hancur 15% dengan kutu, dengan redak, dengan sarang lebah penuh dalam. Kita makan beras Contoh kan, kita boleh bagi makan fakir miskin, tapi bukan sesuatu yang kita sayang. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, sebab inilah harta kamu jadi dua. Ketiga, karena watak kudu natural ta'akilan lama, kamu makan harta pusaka hak orang lain secara haram. Hari itu ayah kita tinggal bendang lapang helung, kita rampas hak adik kita rampas hak abang kita. Ada dagang sawit 4 helung, kita rampas hak adik kita rampas hak abang kita. Kita makan